Penyakit autoimun ialah salah satu penyakit yang kurang diketahui dan kurang mendapat perhatian oleh masyarakat. Penyakit autoimun berlaku apabila badan manusia menghasilkan antibodi sendiri yang akan menyerang sel-sel badan dan menghapuskan sel-sel badan yang sihat. Kebiasaannya, penyakit autoimun ini sering menyerang golongan wanita berbanding dengan lelaki. Simptom penyakit autoimun ini pada awalnya tidak spesifik dan tidak jelas. Antaranya, ia bermula dengan rasa letih, lemah badan dan sakit otot, sukar untuk bergerak apabila bangun tidur, diikuti dengan demam yang berterusan hingga seminggu atau 2 minggu. Terdapat lebih 80 jenis penyakit autoimun yang telah dikenal pasti oleh pakar. Namun, hanya beberapa penyakit sahaja yang pernah kita dengar seperti lupus, radang usus, multiple sclerosis dan penyakit thyroid. Penyakit thyroid merupakan penyakit autoimun yang berpunca apabila antibodi menyerang organ thyroid. Dua jenis penyakit thyroid ini adalah Graves' disease dan Hashimoto disease. Sejauh mana kesedaran masyarakat terhadap bahayanya penyakit autoimun, terutamanya penyakit thyroid ini, dan adakah ianya boleh dirawat? Ya, sejauh manakah kesedaran masyarakat Malaysia mengenai penyakit autoimun ini? Itu yang kita bincangkan pada hari ini di Wanita Hari ini mengenai penyakit autoimun. Laporan tadi disediakan oleh rakan wartawan kami, Syifa. Okey, baik Hawa, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, iaitu Dr. Muhammad Arif Shahar, pakar endokrinologi dari Hospital Pakar Avicenna. Hello, selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik Doktor. Kalau kita lihat laporan tadi, sudah pun ada serba sedikit introduksi kepada topik kita pada hari ini. Tetapi mungkin Doktor sendiri boleh memberikan kita sebagai mukadimah lah, apakah itu sebenarnya penyakit autoimun? Ya, okey. Pertama sekali saya ingin beritahu penyakit autoimun itu adalah berkenaan dengan antibodi. Okey. Bila kita dengar, kebanyakan orang dalam masyarakat dengar antibodi kan. Antibodi ini sebenarnya ada bermacam-macam jenis. Okay. Secara umumnya, antibodi ini badan kita keluarkan sendiri untuk melawan penyakit berjangkit. Contoh macam situasi COVID sekarang ni, kita mendapatkan vaksin untuk badan kita mengeluarkan antibodi yang melawan COVID. Okey. Jadi penyakit autoimun merujuk kepada penyakit yang kita ada antibodi, tetapi antibodi tersebut bukan melawan benda asing tapi melawan diri kita sendiri. Faham? Jadi antibodi ni boleh kata beratus-ratus, beribu-ribu jenis. Dia punya kategori dia. Jadi penyakit autoimun ni pula dia bermacam-macam jenis. Saya bagi contoh, ada antibodi yang menyerang sendi-sendi. Jadi kita namakan dia rheumatoid arthritis. Okey. Antibodi yang lain pula dia boleh menyerang keseluruhan badan. Contoh buah pinggang, kulit, darah dan sebagainya. Yang ini kita panggil penyakit lupus. Okay. Kalau kita ada antibodi spesifik yang menyerang kelenjar thyroid, maka kita akan dapat autoimmune thyroid disorder ataupun penyakit autoimmune thyroid. Macam-macam dalam penerangan tadilah. Okey, baik. Doktor, maksudnya misalnya lah kalau 5 orang ini yang mempunyai penyakit autoimun, bermaksud simptom-simptom mereka tak semestinya sama dan penyakit mereka berbeza-beza. Betul. Tepat sekali. Jadi di mana antibodi itu menyerang, di situ dia punya simptom dia. Kalau di sendi, maka dia sakit sendi. Kalau dia menyerang thyroid, maka dia boleh jadi ada simptom hyper dan hypothyroid.
Okey, baik doktor. Kalau seperti yang doktor katakan tadi, kalau penyakit autoimun thyroid ni ada dua jenis. Kalau dalam laporan tadi pun kita dengar ada dua jenis dan sekarang doktor katakan ada hypo and hyperthyroid kan. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan lebih lanjut mengenai penyakit autoimun yang menyerang kelenjar ataupun thyroid ini. Okey, baik. Penyakit thyroid juga ada yang bermacam-macam jenis Ada yang autoimun dan ada yang bukan. Sekarang ni kita fokus pada autoimun lah. Dua penyakit yang biasa kita dengar dan biasa kita jumpa adalah kita panggil Graves' disease dan Hashimoto's thyroiditis. Okey. Hashimoto tu doktor pertama yang menjumpai ataupun menerangkan tentang penyakit ni lah. Graves' disease adalah keadaan di mana pesakit mempunyai radang disebabkan oleh antibody dan dia punya hormon thyroid dia tinggi. Maka kita panggil dia hyperthyroid. Okey. Hashimoto's thyroiditis adalah di mana antibody yang menyerang thyroid sehingga kelenjar thyroid itu sendiri rosak dan dia menyebabkan hypothyroid. So satu hyper, satu lagi hypo. Graves' disease, thyroid hormon tinggi dan Hashimoto's thyroiditis thyroid hormon rendah. Kedua-dua ni adalah penyakit autoimun berkenaan dengan thyroid. Okay. Doktor, biasanya golongan mana yang lebih berisiko untuk mengidap penyakit thyroid ini, doktor? Penyakit autoimun thyroid ni dia kita perhatikan dia banyak berkait dengan keluarga, ada sejarah keluarga. Okey. Jadi kebanyakan pesakit biasanya ada sejarah keluarga, maksudnya diwarisi lah daripada ibu bapa kepada anak-anak. Dan sebenarnya penyakit thyroid ni dia lebih kepada wanita. Kalau kita bandingkan wanita kepada lelaki, 5 orang wanita, seorang lelaki yang punya penyakit thyroid. Jadi ratio dia dalam 5 to 1. Okey, dan doktor, mungkin ada tak apa-apa mungkin fakta yang menunjukkan mengapa wanita yang lebih orang kata lebih cenderung terhadap penyakit thyroid ini berbanding dengan lelaki? Wallahualam, kita pun tak pasti. Tapi nampaknya begitulah. Okay. Kalau kita tengok dalam satu keluarga yang kenanya adik-beradik perempuan, makcik-makcik, sepupu-sepupu perempuan, nenek dan sebagainya. Ya, betul. Saya setuju dengan apa doktor katakan, sebab dalam keluarga saya pun saya pernah makcik-makcik saya terpaksa orang kata membuang thyroid mereka, dan itu memberikan impak kepada kesihatan mereka juga, sebab seperti doktor katakan ada yang kekurangan hormon thyroid, ada yang lebih hormon thyroid, dan itu juga memberikan kesan terhadap saiz badan mereka, tenaga mereka dan sebagainya. Ya doktor? Betul. Baik, doktor simpan dulu jawapan. Pastinya penonton-penonton WHI pun bila terdengar tentang thyroid lebih-lebih lagi, lebih cenderung kepada golongan wanita, nak tahu lebih lagi. Tetapi sebelum itu, ayuh kita saksikan perkongsian seorang wanita yang mengidap thyroid. Jom kita saksikan laporan ini. Penyakit autoimun boleh menyebabkan penyakit thyroid yang berpunca daripada sistem antibodi yang menyerang organ thyroid. Kebarangkalian wanita diserang penyakit thyroid adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Inilah pengalaman yang dialami sendiri oleh Ami Adina Muhammad Yusof, 39 tahun, ibu kepada 3 orang cahaya mata. Saya mula dapat tahu yang saya ada penyakit thyroid dalam 4-5 tahun lepas, daripada beberapa buah klinik yang saya buat check up, dan berakhir pada satu hospital, dan sekarang saya stick pada satu doktor dan teruskan saya punya medication dalam dah nak dekat 1 tahun. Ami Adina mengidap penyakit thyroid sejenis hyperthyroid. Pada mulanya,
Ami mengalami pelbagai perubahan pada tubuh badannya. Okay, simptom dia dia lain orang lain. Sebab doktor akan check, dia ada checklist dan tanya kita macam-macam. Dan yang untuk saya sendiri, emosi, memanglah emosi. Lepas tu kuat berpeluh, sangat kuat berpeluh. Heartbeat laju sampai mengah, sampai macam penatnya lah. Start saya yang betul nak jumpa doktor lah sebab tak tahan. Tangan getar macam somethingnya macam ni. Tak ada apa-apa pun macam ni. Cakap kenapa kan. So itulah lain-lain tu tak sangat. Hormon thyroid yang berlebihan disebabkan kelenjar thyroid yang lebih aktif mengakibatkan gangguan terutamanya kepada emosi pesakit. Ini merupakan cabaran baharu buat Ami yang terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaannya itu. Saat mencabar saya deal dengan penyakit ni bila nak handle stres, handle emosi, handle keadaan diri, bila nak keluar je siap je berpeluh. Lepas tu dah peluh jadi marah. Bila dah jadi marah jadi penat dengan heartbeat ni lagi. Lepas tu tak ada siapa boleh jangka bila thyroid storm dia nak hit kita. Sebab memang awal-awal dulu stres. Tapi bila dah 4-5 tahun dia macam dah boleh agak kalau macam ni kita dah boleh elak apa yang kita makan, apa yang kita buat untuk balancekan diri kita. Setiap dari kita tidak lepas dari diuji. Namun, Ami seorang wanita yang kuat. Semoga dia sentiasa tabah dalam mendepani penyakit ini dan segera kembali pulih. Okey, baik. Itu antara perkongsian daripada salah seorang yang pernah ataupun menghidapi penyakit thyroid. Tapi doktor, kalau kita dengar pada perkongsian itu tadi, mengah, stres, dia berkata tadi thyroid macam tiba-tiba rasa segalanya kan. Dan saya kira tidak semua orang menghadapi kesan-kesan penyakit thyroid ni secara sama. Jadi mungkin doktor boleh kita berbalik pada soalan sebelum kita mendengar perkongsian dia tadi, apa yang berlaku sekiranya kekurangan hormon thyroid dan apa yang berlaku apabila lebih hormon thyroid? Okey, baik. Seperti Puan Ami tadi, beliau menghidap hyperthyroid. Hyperthyroid di mana hormon thyroid ni berlebihan. Thyroid ni, hormon thyroid ni sebenarnya kawal kita punya metabolisme. Jadi dia punya kesan dia adalah pada seluruh badan. Saya bagi contoh. Metabolisme ni dia efek kita, dia memberi kesan kepada kita punya jantung. Jadi kalau hormon thyroid tinggi, hyperthyroid, metabolisme kita tinggi, maka kita punya derupan jantung ataupun nadi kita akan begitu laju. Okey. Dia laju seperti seolah kita berlari 100 meter lah. Wow. Walaupun kita duduk saja, kita buat kerja-kerja rumah, kita tidur sekalipun, jantung tu berdegup macam orang lari 100 meter. Itu menyebabkan pesakit thyroid berasa penat. Dia rasa berdebar-debar dan dia berasa penat. Pergi toilet, balik semula ke katil pun berasa penat. Maksudnya doktor duduk saja-saja, tengok dekat jam heartbeat ataupun tekanan jantung 167, itu merupakan antara tanda-tandanya lah, dan terus berjumpa dengan doktor. Boleh jadi salah satu. Baik. Kemudian saraf. Bila metabolisme tinggi, saraf kita akan mengeluarkan signal dengan laju. Dia akan mencetuskan signal saraf ni akan jadi laju. Antara tanda-tandanya menyebabkan kita ketar-ketar tangan. Okey, baik. Berat akan turun sebab metabolisme tinggi. Usus kita akan bergerak dengan lebih laju menyebabkan kita ada cerit-berit. Suhu bertambah tinggi menyebabkan kita tak tahan panas. Orang lain sejuk, kita seorang je panas. Dan berpeluh-peluh. Dan seperti Puan Ami beritahu tadi, memang dia akan efek emosi sebab bila metabolisme tinggi, kita akan jadi cepat marah, cepat melenting dan sebagainya. So ini antara tanda-tanda hyperthyroid.
Bukan saja mengganggu fizikal tetapi juga emosi dan mental pastinya. Doktor, kalau kita lihat di Facebook memang ada banyak soalan daripada penonton-penonton kami, tetapi antara soalan yang banyak ditanya ialah mereka yang mengidap thyroid ini boleh atau tidak disuntik vaksin, doktor? Secara umumnya boleh. Tak ada masalah. Okey, jawapan yang ringkas daripada doktor boleh. Kita juga ada soalan daripada penonton kami, Syuhwatul Islam. Saya salah seorang pesakit autoimun dan ada masalah thyroid. Pernah beberapa tahun lalu tak boleh berjalan sebab kaki bengkak dan gatal-gatal. Selain itu, di leher saya juga ada biji atau masalah kelenjar limfoma. Doktor tak jumpa apa-apa ketulan dan lama-lama sembuh sendiri. Selepas sembuh, tahun ini saya diserang lagi masalah gatal-gatal di kaki, bengkak sehingga susah nak gerakkan kaki. Sendi-sendi pun sakit. Adakah penyakit ini akan sentiasa berulang, doktor? Kemungkinan penyakit yang dihadapi ini dia tidak seperti penyakit thyroid, mungkin jenis autoimun yang lebih general, contoh macam SLE sebagainya, lupus. Jadi penyakit autoimun ni dia ada fasa-fasa dia ada masa kita panggil relapse, maksudnya dia datang semula, kemudian ada masa-masa dia remission, maksudnya dia reda. Dan bergantung kepada jenis pesakit. Contoh macam pesakit lupus, kalau dia stres dia boleh menyebabkan relapse, maksudnya dia boleh datang balik. Okey, baik. Dan doktor, apa? Ada Okey, soalan? doktor, tak apa. Tadi doktor ada sebutkan thyroid ni kebarangkalian adalah keturunan. Jika ibu atau bapa mengidap thyroid, anak-anak pun mungkin mengidap thyroid juga. Kita nak tahu peratusannya bagaimana, doktor? Peratusan dia saya tak boleh ingat offhand, tapi kalau kita tengok dia lebih kurang 30 hingga 50%. Okey. Tapi ada juga keluarga yang hanya dia seorang saja ada penyakit thyroid, yang lain terlepas daripada penyakit ini. Patutnya kita pun sebenarnya tak tahu. Okey, baik doktor. Dan doktor, satu lagi soalan daripada rakan Facebook kita, Salina berkata bahawa saya disahkan hypothyroid hampir 7 tahun. Kini kelenjar di sebelah kanan dah mula nampak besar. Doktor kata dalam 3 cm, so kena buat operation. Saya dah buat FNC, doktor kata negatif sel kanser. Tapi 50-50. Apakah cara lain selain operation? Okey. Apabila ada satu ketulan di kelenjar thyroid, apa yang penting kita perlu sahkan adalah sama ada dia kanser ataupun bukan. Okey. Sekiranya kanser, kita kena buanglah. Tapi kalau bukan, sebenarnya kita boleh monitor saja. Kita pantau saja. Jadi untuk mengesahkan kanser tu, kita boleh buat FNAC. FNAC ni adalah satu prosedur di mana kita ambil sampel daripada kelenjar tersebut menggunakan jarum lah. Jarum macam injection darah, ambil darah, tapi di kelenjar thyroid. Kalau katalah result dia keputusannya tidak adalah negatif, maka kita boleh biarkan saja dan monitor saja, pantau saja. Okey, baik. Baik, kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai thyroid, kan simptom-simptomnya, lebih kepada siapa yang cenderung mengidap thyroid ini. Tetapi kita nak tahu kepada pengidap thyroid, bagaimana untuk mereka mengawal penyakit mereka dan adakah boleh disembuhkan sepenuhnya melalui rawatan-rawatan, doktor? Okey, untuk penyakit hyperthyroid di mana thyroid hormonnya tinggi, biasanya doktor yang merawat akan memberikan ubat thyroid, contoh seperti carbimazole ataupun propylthiouracil. So mula-mula doktor akan bagi ubat ini beberapa biji, kemudian akan dipantau dan dikurangkan mengikut kadar hormon thyroid tersebutlah sehingga menjadi normal. Rawatan hyperthyroid biasanya mengambil masa lebih kurang 1.5 tahun hingga 2 tahun. Dan setelah dirawat selama 2 tahun, 20% daripada pesakit biasanya akan baik terus. Cuma dia minoriti lah. Majoriti akan datang sekali lagi. Katalah penyakit ini datang 2-3 kali, maka biasa doktor akan nasihatkan untuk penyelesaian secara menyeluruh, iaitu sama ada kita minum radioiodine untuk kecutkan kelenjar thyroid tersebut ataupun operation.
Okey, baik. Dan doktor, tadi doktor sudah pun berkata yang rasio wanita dan lelaki adalah wanita lebih cenderung terhadap penyakit thyroid ini. Tetapi doktor, adakah dalam masa yang sama penyakit thyroid ini ataupun penyakit autoimun yang lain akan memberikan kesan terhadap sistem reproduktif seorang wanita, sukar untuk hamil, sukar ketika ingin bersalin? Okey. Setiap penyakit autoimun dia punya perangai dia, perangai dia berlainan untuk wanita reproduktif untuk hamil dan bersalin. Saya bagi contohnya penyakit lupus, bila seorang wanita betul bersalin, lupus dia akan menjadi-jadi. Penyakit itu akan menjadi-jadi. Tapi yang menarik mengenai penyakit thyroid, hypothyroid, grave disease terutamanya, bila wanita mengandung, orang yang mempunyai penyakit thyroid ini mengandung, biasanya penyakit thyroid ni dia akan sembuh sendiri bila masuk 3 bulan hingga 6 bulan. So jadi mula-mula dia ada penyakit thyroid, lepas tu bila dia mengandungnya penyakit ni baik. Macam tu. Baik doktor, kalau kita lihat penyakit thyroid ini memberi kesan dekat emosi pastinya. Mereka yang di peringkat awal kan ada simptom-simptom yang ringan-ringan ini terhadap thyroid, adakah mereka perlu ubah gaya hidup mereka dan bagaimana pula pemakanan adakah juga memberi kesan kepada penyakit thyroid ini juga doktor? Okey. Dari saya jawab yang soalan nombor 2 dululah tentang pemakanan. Silakan doktor. Penyakit thyroid autoimun ni adalah penyakit boleh saya katakan genetik ataupun ada kaitan dengan keluarga. Jadi dia bukan seperti penyakit diabetes ataupun obesiti yang berkaitan dengan makanan. Jadi secara umumnya penyakit ni dia tak ada apa-apa pantaran untuk makan. Ataupun tak ada makanan yang boleh menyebabkan dia bertambah baik. So makanan ni tak ada kena-mengena dengan penyakit autoimun thyroid. Dia mungkin ada kena-mengena dengan penyakit thyroid yang berkaitan dengan kekurangan iodin. Itu yang soalan kedua tadilah. So yang pertama tadi apa dia tadi? Berkaitan dengan gaya hidup doktor. Okey, gaya hidup pasal stres kan? Pasal stres. Okey. Orang yang hypothyroid biasanya terdedah kepada risiko anxiety sebab dia berdebar-debar, lepas tu ketakutan, emosi terganggu, biasanya lebih kepada anxiety. Orang yang hypothyroid sebaliknya, yang thyroid hormon rendah, dia terdedah kepada risiko depression ataupun kemurungan. Jadi kesihatan mental untuk pesakit thyroid ni amat penting lah. Jadi cara macam mana dia cope dengan stres, dengan anxiety, dengan depression itu adalah penting. Okey, baik. Dan doktor, mungkin ini juga merupakan soalan terakhir kami. Secara amnya doktor, penyakit autoimun ataupun penyakit thyroid ini, adakah ia boleh diubati tetapi adakah seseorang itu boleh sembuh selamanya daripada penyakit autoimun thyroid? Boleh insya-Allah. Dia macam ni. Hypothyroid, kita cuba kurangkan dia punya hormon thyroid kepada normal. Lebih lama kita rawat penyakit hypothyroid, contoh grave disease, barangkali untuk baik terus tu memang ada. Kalau macam hypothyroid ni kelenjar dia tidak berfungsi dengan baik, maka pesakit perlu mengambil gantian hormon thyroid. Maksudnya kena makan ubat lah. Especially Hashimoto thyroiditis, kena makan sampai bila-bila lah. Itu beza dia. Baik doktor. Di penghujung perbincangan kita ni doktor, kata-kata semangat daripada doktor kepada mereka yang mengidap penyakit thyroid ataupun berkaitan penyakit autoimun ini supaya bersemangat dan kita doakan supaya mereka sembuh. Kata-kata nasihat dan semangat daripada doktor. InsyaAllah. So saya nasihatkan para mereka yang mengidap penyakit thyroid ni pergi berjumpa dengan doktor dan juga kekal istiqamah dengan rawatan yang diberikan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ahli keluarga yang berisiko, kadang-kadang kalau ikut kajian pada 2016 kita tengok lebih daripada separuh
pesakit thyroid, dia tidak tahu yang dia ada penyakit thyroid. Jadi terutamanya yang jenis hypothyroid. Sebab apa? Hypothyroid ni dia punya simptom dia sama macam kadang-kadang orang salahkan umur. Cepat lupa, berat badan bertambah, tak tahan sejuk. Kadang-kadang mereka salahkan dengan proses penuaan lah. Jadi kena ambil inisiatif untuk cek sekiranya ada simptom-simptom tersebut. Okey, baik doktor. Penjelasan yang cukup berinformatif saya dan hawa sendiri. Kalau boleh nak tanya banyak lagi soalan, tetapi itulah masa mencemburui kita. Tapi apa pun, terima kasih doktor atas penerangan yang doktor berikan pada kesemua soalan kami. Semoga ia memberi manfaat kepada penonton-penonton WHI, dan doktor sendiri jaga diri doktor. Terima kasih doktor. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.